Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzama min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba wal corona ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bi su'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma ya jabbaras samawati wal ard qudratuka fawqa qudratihim wa jabarutuka fawqa jabarutihim wa izzatuka fawqa izzatihim. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh, yang mana masih lagi Tuhan kita beri peluang kepada kita, sama-sama kita boleh duduk di dalam ruangan pengajian menuntut ilmu pengetahuan daripada kitab Muqarrar Al-Aqidah Ula Sanawiyah kelas 8, yang sebagai kitab yang dituliskan oleh para ulama kita, utamanya ulama-ulama yang ada di selatan kita ni, untuk nak menjadikan akan ini kitab sebagai muqarrar, sebagai laksud, sebagai kitab jalan ni bagi anak-anak untuk nak mengenalkan akan Allahu Jalla Jalaluh. Maka alhamdulillah kita telah baca gidah, iaitu dua daripada pelajaran dia, iaitu ad-darsul awal dengan ad-darsul thani. Insya-Allah mata pelajar kita ni pada hari ni, iaitu kita nak tengok pula ad-darsul thalith, iaitu pelajaran yang ketiga bagi mereka yang adanya buku ning lah. Kita tengok, tanya anak-anak kita pun tak apa nah buku ning. Nah, bahasa Sia tulis gini, iaitu pada muka halaman yang ke-8. Halaman yang ke-8. Hak saya ni cetak ke yang
berikan hadiahkan oleh yang berkenaan ini, iaitu muka 8. Muka 8. Ad-darsu as-salis. Mari kita tengoklah insya-Allah taala. Ia kata gapo pula cara nak ngaji ni? Iaitu ad-darsu as-salis ni. Ad-darsu as-salisu. Baca gitu nah. Iaitu ahammiyatu ilmi tauhid fil hayatid dunya. Kepentingan ilmu pengetahuan sakut paut dengan cara kita nak mengasahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupan kita. Hidup gapo? Hayatid dunya. Hidup dunia. Dunia makna gapo? Makna dana, makna benda yang lekeh, benda yang tidak adanya kekal, tidak adanya semata-mata ketenangan, tidak adanya semata-mata kesihatan. Penuh dalam dunia ni dengan sihat apa ada, sakit pun ada, susah pun ada, seni pun ada. Kenapa? Kerana dunia ni adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala menjadi untuk mencobakan kita. Bawa datang mai kita sini ni, iaitu untuk nak wi kita buat gapo. Untuk nak wi kita buat amal. Nak wi kita itu kenal Tuhan. Nak wi kita itu reti matlamat kita hidup. Sebab itulah pentingnya ilmu tauhid, cara kita nak menyatukan Allah Subhanahu wa taala terhadap hidupan dunia. Orang apabila tidak ada ilmu di sini ni, ia berasa susah. Ia berasa serabut. Ia berasa kata hati dia tu sempit. Terkadang dia kerja perkara yang dia kerja tu perkara yang besar, perkara yang luas, perkara yang hebat, pangkat yang tinggi, tetapi menyudahkan umur dia dengan bunuh diri. Yang banyak kita boleh tengok kepada yang boleh kita tengok pada hari-hari yang kita duduk ni. Tak sama ada di negara Malaysia, sama ada di negara Thailand, sama ada di negara-negara Arab. Sudahnya orang setengah daripadanya yang tak pernah berlaku lah, iaitu orang yang beranak daripada perut ibu orang Islam juga, tetapi sudah umur dia dengan gantung tekak. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Tujung tepat hak tinggi turun mari. Dan bedil diri dia, melukakan diri dia dan sebagainya. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana ilmu ni tidak kejap. Ilmu ni tidak gapo orang panggil kata, tidaknya sera, jelira masuk di dalam hati seseorang yang beriman. Kita tengok kemajuan hari ni, akan tetapi manusia tidak ada sempadan dalam masalah menggunakan teknologi hak baru-baru ni. Alat-alat canggih hari ni terkadang membawa manusia itu jadi terlupa tujuan, terlupanya matlamat kita hidup di atas muka bumi ini. Maka insya-Allah pada perjumpaan kita ni, mari kita pakak tengok, mari kita tengok, mari kita suluh balik. Yang ada dah kau tambah lagi, yang tak ada kita tanya we ada. Sebab tu ulama kita letaknya kepala matlamat ataupun mata pelajaran kita ni kepentingan ilmu tauhid di dalam hidupan dunia. Yakni di dalam hidupan seseorang muslim yang dia tu nak duduk di atas muka bumi ni. Tepat kita nak gantung apabila coba mari sini. Sebab tu penting bagi seseorang muslim kena reti masalah ni. Kalau tak reti masalah ni, seolah kata dia ni tak tahu tujuan hidup. Apabila tak tahu tujuan hidup, jadi lagu mana? Hayatuhu hayatan dhanka. Hidupan yang susah payah. Hidupan yang jadi sepik.
Hidupan yang jadi tidak ada tujuan. Di situlah membawa kepada seseorang itu jadi serabut, jadi rusing, jadi sepik dada, sepik hati. Dengan sebab dia tak boleh nak luah. Kenapa? Kerana ilmu pengetahuan yang sakut paut dengan matlamat hidup dia tak ada. Maka mari kita tengok ulama kita kata ahammiyatu ilmi tauhid fid dunya, kepentingan ilmu tauhid di dalam dunia ni. Dia kata ilmu tauhid ini ilmu ni cahaya. Gulawi bagi ilmu makna jahl, makna gelap. Jahlun makna zulumat, ilmun makna nur, cahaya. Maka ilmu tauhid iaitu cahaya keasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ilmu tauhid. Kita tak mahu ke cahaya? Semua manusia nak kepada cahaya. Untuk nak jadi sebagai lampu suluh hidupan dia. Daruriyun, perkara yang daruri, perkara yang tidak terlepas manusia daripadanya. Itu makna ilmu tauhid, daruriyun lil insan, bagi manusia. Benda ni adalah benda yang lari tak lepas. Sebab tu kita sebagai pelajar, sebagai orang yang nak jadi pula asas bagi dunia ni lepas daripada orang-orang tua kita. Walaupun kita duduk sanawi ni, makna terbesar dah lah kita ni. Bukan makna kata orang yang halus-halus dah kita. Sanawi ni makna kata mula-mula, kelas mula-mula. Untuk nak tujukan ini sebagai asas, kita nak tujukan kepada universiti pula lepas badan ni. Jamiah mahalai bahasa Sia kata. Sebab tu penting nah masalah kita kena buat asas jadi molek. Maka ulama yang kata ilmu tauhid iaitu daruriyun lil insan. Benda yang penting bagi gapo? Bagi hidupan manusia. Seperti gapo penting? Kadaruratil ma' wal hawa. Seperti manusia itu penting dia ilmu tauhid, seperti manusia itu berhajat kepada udara dan air. Soal kata, kita sebagai manusia ni tiap-tiap hari ni boleh lepas tak kita daripada udara dan air? Tak boleh lepas. Terkadang makan ni kita boleh lepas. Kita tak makan, kita minum air boleh hidup lagi. Tapi kalaulah kita tak ada air dan udara, dengan adanya kita mati. Juga hidupan manusia, apabila dia tidak adanya ilmu tauhid di dalam hidupan dia, seolah kata mayat berjalan di atas bumi. Dia adalah kubur sebelum daripada dikuburkan jasad dia. Seolah kata duduk di atas muka bumi ni tak tahu matlamat. Tak tahu kata dia hidup apa. Tak tahu kata dia tu ada Tuhan dia kena tunai gapo ratik. Tak kenal diri dia kata dia tu makhluk kena buat gapo ratik terhadap Tuhan dia. Tahu. Sebab tu duk cari. Terkadang cari ni tak terjumpa. Maka alhamdulillah agama kita ni sebagai orang Islam, kita terutamanya kita sebagai orang iman, orang Islam dah, mari kita pakat tahu kata ilmu cara kita nak mengasahkan Allah Subhanahu wa taala itu penting bagi diri kita sebagai kepentingan air dan udara. Afanallahu wa iyyakum. Sebagai misal, cuba tengok di hospital sekarang. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah daripada penyakit wabak ni. Pakat rebuk. Pakatnya terkadang balah.
nak ambil apa? Rebuknya udara ada dalam ambubah tu sebagai gas tu, untuk nyawa tiap-tiap orang daripada manusia yang Tuhan coba. Kita Allah Subhanahu wa taala wikan udara kita ni boleh menyawa dengan sedap, itu hadza fadlun min Allah, kelebihan daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang kita hasil dapat malaikat, itu tu kembali daripada Tuhan belaka. Tuhan yang beri kita. Wa atakum mimma sa'altumuh. Tuhan waris semua benda hak jadi, benda yang penting bagi diri kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak bilang nikmat Tuhan beri kita, tak habis. Tetapi manusia, innal insana la zalumun kaffar. Manusia tak pandai nak terima kasih. Sebab tu dia kata id huwa biduni aqidati tauhid dha'i'un dhalun. Kerana seorang manusia tu, kalau dia hidup di atas muka bumi ini dengan ketiadaan akidah, kesimpulan iman, nak mengasaskan Allah Subhanahu wa taala, dha'i'. Apa makna dha'i'? Makna binasa, rusak. Dan dhalun, lagi sesat. Kenapa boleh kata sesat? Kerana dia tak tahu tujuan hidup apa dalam atas muka bumi ni. Qala subhanahu wa ta'ala, Tuhan kata, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman kata, wa man a'rada an zikri, siapa dia paling belakang daripada ajaran Tuhan, tak kenal Tuhan, yang menjadikan dia, yang merezekikan dia, yang duk bela dia, yang duk menyelamatkan dia dan sebagainya daripada segala nikmat tadi itu, dia tak tahu. A'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya hidup dia hidupan yang sempit. Itu natijah. Kita tengok dalam hadis sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi kata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni adalah gapo? Penjara bagi seseorang mukmin. Nak wakning pun tak boleh, nak wakning pun tak boleh, ada garis. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Sekakah manusia, kata Tuhan, jadikan kita dengan tidak adanya suruh dan larangan? Tak. Kemudian Tuhan kata, dia ni sebagai manusia tadi itu, ia ada. Fa inna lahu ma'isyatan dhank. Jadi hidup dia tadi itu jadi sempit. Apa boleh kata sempit? Kerana dia tadi itu duk berasa kata duk atas muka bumi ni tak tahu tujuan. Sedangkan Tuhan royak, suruh Nabi royak dalam hadis sahih Muslim saat ni tu, dia kata ad-dunya sijnul mu'min. Seolah kata penjara bagi seseorang mukmin. Wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang tak beriman. Setengah-setengah makna apabila kata syurga bagi orang tidak beriman, mana tak orang tak beriman seni belaka. Pada wakil, pada hak sungguh, bukan. Pada hak sungguh, kita tengok terkadang orang kafir lebih susah daripada orang Islam pun. Banyak di atas muka bumi ni. Dalam negara Malaysia, di dalam negara Thailand, di dalam negara Arab, lagi mana boleh tengok. Bukan maksud hak tu. Makna kata jannatul kafir, ia tidak ada garis, ia langgar habis. Tidak ada halal, tidak ada haram di sisi orang yang kafir. Walaupun begitu, orang kafir bunuh diri dia, sudahkan diri dia dengan bunuh diri dia lebih banyak daripada orang yang beriman. Dan tidak ada seorang yang beriman, sebenar-benar beriman, buat kerja bunuh diri, tak ada. Kenapa? Kerana dunia ni adalah tempat yang sempit.
Tempat yang manusia itu tu tak mempuaskan hati. Tu dunia. Kalau kita tak tahu kata ad-dunya faniyah ni, dunia yang fana, yang tak kekal, yang dia itu tu akan binasa satu hari, kita tak, apa nama orang panggil kata, tak tahu nak guna. Jadi lagu mana? Punah hidup pai kita. Memang punah. Nampak tu tak? Memang punah hidup pai kita dengan tidak ada syak punah. Sebab apa boleh jadi punah? Kerana kita tak tahu tu tujuan. Lalu ia kata lagi, Tok Guru kita kata, la ya'rifu min aina ja'a. Ni. Tidak mengetahui seorang tadi itu daripada mana dia datang. Daripada mana dia datang. Orang ke banyak ke? Bukan makna kata sikit dah. Banyak ke tak tahu kata daripada mana kita datang. Kita datang cerak Tuhan raya. Ya ayyuhan nas. Hei manusia, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Takut olehmu akan Tuhan yang aku ni menjadikan kamu wahai manusia min nafsin wahidah, daripada diri yang satu. Ittifaq ahli tafsir kata daripada Tok Adam alaihissalam. Adam daripada mana? Adam min turab, daripada tanah. Daripada apa? Daripada tanah. Maka kita ni setara mana nikmat Tuhan, kita tahu banyak tu lega setara mana oleh hati kita. Oh, kita asal daripada tu ada ni al-insan, manusia. Marilah teori mana-mana, kalau masa dulu kat teori Darwin ke teori apa kata kita ni daripada binatang, kirdun beruk ke azakumullah dan lain-lain daripada tu, setengah kata daripada apa nama sisi ikan, setengah daripada tu, daripada ahli falsafah, ahli fikir tadi tu, yang mereka itu carinya kata ia tu asal daripada mana tak jumpa tu. Kita benih daripada dia, terangkat darajat kita daripada dia berapa darajat. Hadhihi ni'matun min Allah. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Khabar bagi orang khabar, tak khabar bagi orang tak khabar. Nampak tak tu? Itu nak kita faham. Kita tahu kata min aina ja, daripada mana kita datang. Sebab itulah apabila kita tahu kata kita datang daripada jenis manusia, Tuhan kata walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam. Maka kita ni mulia. Apabila kata kita ni mulia, bagaimana kita nak memperhinakan diri kita? Memperhina makna mana? Makna kata kita tak mau nak beriman dengan Tuhan yang menjadikan kita, yang memuliakan kita. Mana hina? Apabila manusia itu meninggal daripada dunia ni, tahu kata nak buat lagu mana? Jasad bagi manusia yang meninggal tu sebagai mayat tu nak buat lagu mana? Dikembami. Tak ditahukan di dalam air. Sebagai i'tiqad pegangnya buat Hindu. Tak dibakarkan dengan api. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah, seumpama ubuza dan sebagainya. Tak diberi burung makan sebagai pegangnya orang-orang daripada kumpulan orang Buza juga yang ada di Tibet, daripada Dalai Lama puak-puak tu dan sebagainya. Kenapa? Sebab ia tahu kata kita daripada asal bumi, maka ditaruhkan di dalam bumi. Sehingga mana? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sehingga hari yang Allah Subhanahu wa taala nak waktu tubikkan kita daripada tanah. Itu dia. Itulah manusia. Hakikat manusia tu dia. Kalau kita faham sini, boleh seni. Kemudian katanya para ulama, lama mana kita ni apabila kita meninggal masuk duduk di dalam kubur? Lama mana? Oh, kita kata bila lagi kita nak boleh masuk syurga? Lama mana lagi kita nak boleh masuk syurga? Tak lama. Tak lama. Ya, Ashabul Kahfi berapa lama duk tidur? Beratus-ratus tahun. Tapi orang tanya dia mau tidur lama mana? Seumpama setengah daripada hari, seumpama satu daripada malam. Gitu ya perasaan.
Berasa lama, berasa tak lama ni. Ini apa yang cuba Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita sebagai orang yang beriman kena kata min aina jaa, daripada mana kita datang? Oh, nikmat besar. Seni. Tidak ada dalam hati kita perkara-perkara yang jadi serabut. Perkara-perkara yang jadi susah. Perkara-perkara yang jadi gelap. Tak ada. Ada jalan keluar. Itu mana kata tahu. Adapun mereka yang dalun yang tak tahu, la ya'rifu min aina jaa, berat. Sebab tu apabila mati nak gotu nak wak goning tak tahu mari dan nak tanya tak tahu. Semua akhir klik mana? Klik pada tabi'i. Kalau bahasa saya panggil tamacat. Klik pada tabi'at. Tabi'at benda tak ada. Bukan benda ada. Tamacat ni benda tak ada. Tengoklah kaum mana-mana pun benda tak ada, benda wahmi. Adapun kita ada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan. Itu lain. Wa min aina jaa hadzal kaum? Daripada mana datang ini alam ni? Ini alam ni kita tahu. Alam ni Tuhan jadi lagu mana? Berapa hari Tuhan jadi? Tuhan tu lagu mana? Semua nyata di dalam Al-Quran, nyata di dalam hadis yang sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa ni hari asal tu langit dengan bumi tu berduduk lekat gitu, kamarnya fafataqnahuma, kau tu pecahkan. Masya Allah. Orang ahli sains pun tak boleh nak royak sepagi tu lalu. Hari ni ahli sains tengok Quran nak witiasat. Bahasa sia kata ahli sains tengok dah Quran, iktiraf, mengaku kata hak Tuhan ni royak benar. Hak tu maksud kata sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sehingga nyata bagi mereka itu kata Tuhan ni benar. Allahu akbar. Sebab tu Tuhan kata zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikian itulah Allah Tuhan yang benar. Hak lain duk seru lain pada Tuhan, duk berasa ada kuasa sebagaimana Tuhan kita, batil, tak pakai kerja sahabat. Itu nak ulama kita duk ayat kata wa min aina jaa hadzal kaum. Cukup. Ada. Manil khaliq? Siapa Tuhan? Nah. Al-khaliq huwa Allah. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Ta'ala adalah Tuhan bagi semua perkara. Lain daripada Tuhan ni makhluk Tuhan belakang. Lain daripada zat Tuhan, nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, makhluk belakang. Kena Tuhan kita. Allahu Akbar. Walaupun Tuhan itu perkara yang gaib, tetapi akal kita tahu. Apabila kita menajak Tuhan, seolah kata kita itu nampak Tuhan. Itu panggil maqamul ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kita ibadat kepada Allah seolah kita nampak Tuhan. Kalaulah kita tak nampak Tuhan senang, sesungguhnya Tuhan nampak akan kita. Tu maqam tinggi. Wa ma sifatuhu, dan kita tahu sifat Tuhan gapo rantik. Hak Tuhan royak dalam Quran, Nabi royak dalam hadis, bagaimana kita telah mengaji dah. Walihada, dengan sebab tu yatabayyanu anna ilma at-tauhid lahu ahammiyatun 'azimun fi hadhihi al-hayah wa tatajalla ahammiyatuhu fi gapo rantik. Dia kata dan dengan ini, dengan apa yang kita baca mari tadi, satu jumlah, dua jumlah tadi itu, ternyata bahwasanya ilmu tauhid bagi dia tu ada kepentingan yang besar pada hidupan dunia. Ada kepentingan yang besar pada hidupan dunia, dan ternyatalah kepentingannya sebagaimana berikut. Sebagaimana berikut. InsyaAllah ulama kita nak wari 3 perkara di sini. 3 perkara. Kita nanti tengok yang nak oyak gapo kita. InsyaAllah ta'ala.
Itu makna kata, hak kita duk kata, oh, tauhid semata. Nah, tauhid ni makna kan? Makna kita nak kenal kata kita ni siapa, nak kenal kata Tuhan yang jadi kita tu siapa. Kemudian lepas dah kita kenal, kita kerja, buatlah hal lain. Dalam media dia ada media politik, ada media ekonomi, ada media ke perubatan, doktor, ada media pengajian. Pengajian tu bagi pula gapo, hagilah lah. Sebab jadi dah orang. Orang apabila jadi orang, okey, tak ada masalah. Hak duk bimbang, hak tak say, rupa orang. Akan tetapi pada hakikat, lebih teruk daripada binatang tergenak ke, tu tak say. Itu Tuhan kata bukan kalam Allah. Nampak tu tak? Itu Tuhan, bukan perkataan Allah, firman Allah Ta'ala lagi kita akan dengar. Bukan perkataan amah. Tu dia. Baik. Kemudian dia kata, awalan, yang pertama sekali, hana ayat kata, ternyata kepentingan kita sebagai orang Muslim kena kenal Tuhan ini, annallazi, bahawa sesungguhnya mereka lah yu'minu billahi wahdahu, yang beriman dengan Allah Ta'ala hal keadaan tunggal, mengasahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengasahkan Tuhan, yu'mina billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdahu, hanya jua, tidak ada yang lain. Wahdahu makna kan? Makna tidak ada perkara yang sebanding dengan Tuhan kita, tak ada. Pada hakikat tu tak ada, walaupun panggil nama, sebut lafaz tu lah, makna tu lah, tapi hakikat tu tak, berlainan. Nampak tu tak? Itu mula-mula sekali. Tuhan tu tunggal, tidak ada perkara yang menyerupai dengan dia. Pada hakikat tak ada. Walaupun sebutan serupa, itu tak ada masalah. Kemudian tidak ada perkara yang patut layak bagi kita mengabdikan diri kita hanya kepada Allah Ta'ala, hanya jua. Tak ada lah ibadat tu. Pada tu tak ada. Hak molek sekali, elok sekali, kita ibadat kepada Allah Ta'ala hanya jua. Dari kita, dua lutut kita, tapak tangan kita dan kaki kita, tak kita bokok, tak kita sujud malaikat, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia tak? Tuhan ni dia nak kita mulia. Tapi kita memperhinakan diri kita, duk berasa kata ada lagi perkara yang patut layak kita sujud kepada dia di kalangan makhluk. Patut layak kita tawahkan lain daripada Kaabah hak Tuhan suruh. Ada lagi perkara yang berasa kata kita nak tawah, tak ada. Ada lagi bahasa kata kita nak akak tangi, berdoa lain daripada Allah, tak ada. Tak boleh nak ada benda tu. Sebab apa? Benda tu tak boleh nak ada. Kenapa? Kerana kita kata ayyumina billahi wahdah, beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya jua. Wasa lagi nak minta rezeki, nak minta lain daripada Allah, tak boleh. Berasa ada benda lagi hebat lagi ke? Tak ada. Ada pun cara kita nak apa yang kata nak orang berdoa kepada kita, tak apa, ya berdoa kepada Allah. Kita tok guru tolong berdoakan hamba sikit, tak apa. Ustaz tolong berdoakan hamba sikit, berdoa pada anak hamba sikit, tak apa, tak ada masalah lagu tu. Okey, boleh, dah ada Islam kita. Nah, Sayyidina Umar suruhnya Uwais Al-Qarani berdoa terhadap dia. Tapi syarat Uwais tu mari depan, jumpa dengan dia semuka gini. Bukan Uwais duduk di negeri dia, Umar duduk di negeri dia, duduk panggil dengan rakyat itu. Tak ada. Bukan lagu tu, bukan cara lah tu. Nampak tu tak? Caranya iaitu sama-sama depan. Tolong doakan hamba sikit guru, tak apa. Boleh. Nampak tu tak? Annalladhi yu'minu billahi wahdahu la syarika lah. Tidak kita menyungutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh kita menyungutu. Balik kita ni, jangan kita berdoa lain daripada Allah. Jangan kita tawakal lain daripada atas Tuhan. Jangan.
Jangan kita harap mutlak malaikat kepada Allah. Jangan kita takut mutlak malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seru, jangan kita rokok sujud malaikat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menazar malaikat kerana Allah. Jangan kita sembelih malaikat kerana Allah. Semua amalan yang kita nak buat lillahi rabbil alamin la syarikalah. Kita dah baca dalam iftitah dah. Satu. Nah, la syarikalah wa bidzalika umirt. Demikian itulah disuruh. Hak tu hak suruh. Suruh Nabi, suruhlah kita. Mulia dah Islam kita. Mulia. Wasa ada haibah, ada kekuatan sehingga mana orang Islam yang berperangai, hak berpegang dengan Islam lagi tu sehingga mana? Sehingga orang Buza hak duk diketik nah, duk diwat bahasa Sia ni. Makna kata sami dia tu. Kalau bahasa petani panggil tok cah. Mengaku kan? Mengaku kata molek orang Islam. Dia tak nak pergi hal lain daripada tu. Pergi Allah Ta'ala hanya juga. Hak kita ni Buza yang kata hak nak tubik rumah semua hak ni. Nak masuk rumah semua hak ni. Duk dalam rumah tu berapa pula? Duk tekak tu banyak mana pula? Oh, dia kata peningnya tu. Akhir-akhir harap kepada adalah berhala dia ni nak tunggu rumah. Dia mau akak pergi sampai ke berhala-berhala tu pergi. La ilaha illallah. Ini makna benda yang khayalan. Khayal, benda bukan-bukan. Tuhan kita dak. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Lagi syaitan pakai heret rambut lah. Sebagaimana dalam hadis yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sekali dengan kita tak boleh. Tu kita orang Islam senih. Apa boleh kata senih? Kerana gantung pada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa seorang yang beriman umpama tu qad alima, sesungguhnya telah mengetahui limadza khalaqahu rabbuhu, kenapakah Allah Taala menjadikan dia. Ya tahu tak? Hawa apa? Kerana yang ngaji mari pada tok guru kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Tuhan jadikan jin dan manusia malaikat untuk kita itu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasara fi hadhihi dunya ala siratin mustaqim, maka dia berjalan di atas ini dunia, di atas jalan yang mana? Maka dia itu duduk di atas, duduk dalam ini dunia di atas jalan ni siratul mustaqim. Apa makna siratul mustaqim? Yani jalan ni yang betul. Sirat mana? Jalan ni hak mana? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Daripada siddiqin, daripada minan nabiyyin, daripada para nabi-nabi. Nah, minan nabiyyin was-siddiqin, orang yang membenarkan akan ajaran Allah Taala dan Rasul dan kitab dan hari kemudian dan sebagainya pada rukun iman. Siddiqin wasyuhada, dan daripada orang yang syahid orang yang kata mengorbankan diri dia kerana untuk apa? Ja'ala kalimatullahi hiyal ulya, untuk nak jadikan kalimah Allah Taala itu tinggi. Bukan kerana tu dan kerana ni, kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana tu, bukan kerana ni, tak. Kerana Allah, kerana nak akad agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna ulaika rafiqa. Demikian itulah wa hasuna ulaika rafiqa. Elok mereka itu jadi kawan tu molek dah. Hak tu mereka kata orang sungguh untuk jadi kawan kan bagi kita. Setengah ulama ya tafsir dengan cara mafhum gitu. Pak kita nak apa lagi? Sebab apa? Tu makna kata fasara fi hadhihi dunya ala siratim mustaqim, di atas jalan yang betul. Wa yafhamu ghayata hayatihi fiha, dan dia fahamkan tujuan hidup di dalam dunia. Gapo hidup dunia? Innama hadhihi alhayatud dunya mata', sesungguhnya hanya hidup pada dunia ni benda yang mata'. Gapo makna mata'? Benda yang tak kekal.
Dalam ayat lain tu dia kata, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Maknanya i'lamu, ketahuilah bahawasanya hidup dunia ni la'ibun wa lahun, permainan dan benda yang lalai. Selama mana? Kerana ia guna tak ada di atas iman dan amalan yang soleh. Apa nak beriman lagu mana ia tak dapat ilmu pengetahuan? Nak dapat ilmu pengetahuan kena mengaji, belajar, kena usaha, barulah nusrah, pertolongan daripada Allah Ta'ala itu datang. Kita nak menajahkan hidup kita di dalam keluarga, kita kena terkejar. Bukan kena tunggu. Tak apalah, kalau Tuhan nak kenyai kan, kenyai lah. Boleh makan nasi. Boleh. Lah, cuba terang tengok. Cuba kita tengok, tak, aku tak segi kerja di jabat hari ni, biarlah jabat tak segi hari ni. Tuhan nak makan, aku boleh makan walaupun aku duduk tak kata pun. Cuba tengok. Tak boleh. Kenapa? Tuhan jadikan tiap-tiap benda dia ada asbab. La'ibun wa lahwun wa tafakhurum bainakum, bermegah-megah di antara kita. Oh, aku ada kereta dua utik. Oh, aku ada rumah sewa banyak. Oh, aku ada pangkat yang tinggi. Aku gitu, orang kita gini. Wa takathurum fil amwali wal aulad, dan membanyakkan masalah harta, pakai bangga ni harta aku banyak, duit aku banyak, dalam bank gitu, dalam bank ni anak aku ramai gini. Tu dunia. Itu dunia. Sebab itulah apabila kita kenal haqiqatu hayatid dunya wa yafham ghayat hayati fiha, tahu kata kita duduk dunia ni gapokah dunia, gapokah kita kena duduk, gapokah kita kena tak diri kita, ya tak apa, faham. Wa ya'rifu bidayata wan nihayah, ketahui kata kita mari daripada mana permulaan kita dan kita akhir di mana. Kita tahu. Kita duk alam yang ketiga dah lah ni. Dulu alam tu ada, mana alam arwah. Pada alam perut ibu. Langit tiga ni alam dunia. Nak pergi pula alam barzakh, alam kubur. Yang kelima alam akhirah, lepas pada berlaku kiamat. 5 alam ni ya. Tahu. Kata mari daripada mana kot tu dan kot ni. Ba'idan an hayatil ama wad dalal. Jauh daripada hidupan yang buta. Hidupan yang buta ke apa? Buta mata hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tak ada buta mata ni, tapi buta mata hati. Teruk lebih pada buta mata ni lagi. Ramai di kalangan guru kita yang mata tak nampak, akan tetapi hati dia lebih cerah daripada orang nampak lagi. Bedah dia yang dia buat jaksa di atas muka bumi Allah ni lebih banyak daripada setengah-setengah daripada orang celak mata lagi. Tu dia. Tapi yang dimaksud di sini hayatil ama, mana hidupan yang buta mata hati. Wad dalal, dan sesat jalan. Tak betul jalan. Tak tahu kata mari buat apa, nak pergi ke mana. Cerak. Nak betul lah mana. Mari dunia tak tahu, mari apa tahu. Nak pergi kana apa tak tahu juga. Ya Allah. Lalu Tuhan kata di dalam Al-Quran, sebagaimana ulama kita wari di sini, qala ta'ala afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Afaman yamshi mukibban, adakah mereka yang berjalan lagu mana? Muka dia itu turun. Kalau bahasa kita ke, jalan dengan menerak, heret tubuh gitu. Tak muka atas tanah tu heret tubuh gitu. Ala wajihihi, di atas tubuh dia. Kalau bahasa kita panggil menerak berjalan gitu. Heret tubuh. Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Ahda, lebih dapatnya hidayah, dapat pertunjuk, amma yamshi sawiyan ala siratul mustaqim, ataupun mereka yang berjalan tu betul molek belakang dia di atas jalan ni yang betul. Katanya ahli tafsir nak banding di antara Abu Jahal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Abu Jahal
hidup pe Abu Jahal sama dengan hidup pe Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusawi abadan. Tak sama sekali. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan di atas siratal mustaqim. Abu Jahal jalan juga di atas siratal dalal. Jalan ni hak tak betul jalan. Nabi Muhammad akan akhir dia di al-jannah, kelak pada syurga. Hak ni akhir dia di jahim. Sebab tu dia kata fahduhum ila siratil jahim. Tunjuk dia, hei malaikat aku, tunjuk kepada jalan ni api neraka. Nasallahu taala assalamah wal afiyah. Tunjuk juga, tapi tunjuk pada jalan ni ahli neraka. Sebab tu setengah-setengah hidup dalam dunia kata gano orang tu tak ada buat amal mana. Dia pun pasal kata tak ada jadi orang molek mana, tapi ganonya mewah gitu lalu. Tuhan wi makan wi got tu wi gani. Tuhan royak dah dalam hadis kalau kita kena gak. Kalau dunia ni nah ada harga sebesar nyamuk, sebesar sayap nyamuk sebelah nascaya Allahu Jalla wa Ala tidak nak winya, tidak berinya orang kafir minum walaupun air seteguk pun. Kalau ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Seteguk tu tak minum. Sebab itulah di hari akhirat esok wa qala ashabun nari ashabil jannah. Katanya puak-puak ahli neraka kepada ahli syurga. Ahli neraka ni minta daripada ahli syurga. Sebab apa boleh minta? Kerana dia kenal masa hidup dunia dulu dia tak sayang dengan ahli syurga. An afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Hei, sayang. Mu kenal kat aku. Dalil di sini menunjuk kata di antara ahli neraka dan ahli syurga nampak pergi mari. Minta aku boleh minum gratis daripada air hak mau minum tu. Daripada makan ni hak mau makan tu. Daripada rezeki hak Tuhan bagi kamu tu, aku sikit Qalu, katanya ahli syurga, Inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Allah Ta'ala mengharamkan. Makna Tuhan tegah. Takwinya orang kafir itu dapat kecap nikmat daripada air syurga ataupun makanan syurga seteguk pun tak boleh. Dunia kerana Tuhan gitu lalu. Kerana dunia tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lau kanatid dunya yusawi 'indallahi janaha ba'udah. Kalau dunia itu ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan nyamuk, sayap nyamuk. Ma saqa kafira wala syurbatin ma. Nascaya Allah Subhanahu wa taala tak beri kepada orang kafir minum walaupun seteguk air pun. Kita tak sedap jadi berasa sakit hati. Dalam surah Hawamim, Tuhan kata kalaulah Tuhan tak siya kepada kita orang mukmin ni, nascaya Tuhan nak jadikan umuh orang yang tak beriman di atas muka bumi ni daripada perak dan amah daripada gapo nak jadi padai yang hidup dunia boleh nyak tu. Tapi takut kita ni orang beriman tak tahan. Kalau Tuhan jadikan umuh orang kafir tadi itu amah belaka, perak belaka kita, dia pakat nasallahu taala assalamah wal afiyah tu pun ndok jatuh belah-belah dah kata. Nampak tu tak? Ni nak ayat kata benda yang kita sebagai orang Islam kena tahu. Kata dunia ni gapo hakikatu hayatid dunia. Hakikatud dunia. Gapo nama dia? Allah. Jamih yang dibawa datangkan oleh ulama kita. Itu mula-mula. Thaniyan surah Al-Mulk. Nah, surah Mulk ayat 22. Thaniyan yang kedua apa?
anna at-tauhid yaj'ala quluban nasi jami'an muwahhidatan haula rabbi wahidin. Sesungguhnya tauhid itu menjadikan hati-hati bagi manusia semua itu nak menyatu. Jadi satu. Satu yang menyatukan hati-hati di sekelilingi Tuhan yang satu. Makna kata kita ni orang yang beriman kena molek tujuan hidup di atas muka bumi ni. Kita tahu kata tujuan Tuhan jadikan bumi, tahu tujuan kata Tuhan hantar kita mari apa di sini. Kita boleh menyatukan di bawah naungi kita itu Tuhan satu saja. Omong beriman dengan Tuhan juga, aku beriman dengan Tuhan juga. Kalau kita boleh satu. Ya gitu. Kemudian dia kata wa kitabin wahid. Qur'an satu ya Qur'an. Tuhan satu, nama Allah Jalla Jalaluh. Qur'an nama apa kitab namanya Al-Quranul Karim. Wa rasulin wahidin, dan rasul yang satu, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qiblatin wahidah, dan qiblat yang satu. Tuhan satu, kitab satu, rasul satu, qiblat satu, wa huwa. Dan dia tu kesal ilmu tauhid yang kita mengaji tu yaj'aluhum, menjadikan mereka itu manusia tu mutahabbin mutaakhin. Jadi kasih saya dan bersaudara. Jadi kasih saya dan bersaudara. Ni kesal daripada apa? Kesal daripada kita itu beriman. Kesal daripada tauhid, kita mengasaskan akan Allah Subhanahu wa taala. Itu pada asal. Itu pada asal. Maka syaitanir rajim dia kata la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, ya tak mau sama sekali nawi anak ada tadi itu jadi satu molek. Mari mula-mula di atas dunia ni Qabil dengan Habil ni jadi dah. Tu anak Nabi. Padahal sejarah kita tengok Tubik wa Firak. Sama ada masalah pegangi, sama ada masalah pekoh, sama ada masalah akhlak. Sekarang Tubik pula berbagai-bagai hizb. Parti tu, parti ning sakut paut dengan politik, sakut paut dengan ekonomi, sakut paut dengan maslahat tu maslahat ni banyak mana. Jadi pecah umat Islam. Sedangkan Tuhan satu, kitab pun satu, rasul pun satu, kiblat pun satu. Tetapi sayangnya jadi benda-benda yang tadi itu memunuhkan persatuan kita. Sebab tu Tuhan nak kembalikan kita. Umat Islam, kita ngajinya Al-Quran, ngajinya Tauhid, ngajinya kita nak mengasahkan akan Allah Subhanahu wa taala, kesal daripadanya Tuhan nak gini. Nak guna. Wa qad wasafahumullahu biqaulih. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka itu dengan perkataannya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Saudara pada agama, fiddin, pada agama. Talian persaudaraan agama lebih daripada talian persaudaraan darah. Maka siapa yang mendahului persaudaraan darah di atas persaudaraan ikhwah,
Katanya para ulama, iman dia kurang, tak sempurna. Apatah lagi kalaulah kita mendahului persaudara, makna kata persaudara yang ada di dalam cara mikir kita, dalam parti kita, dalam hizb kita, dalam kumpulan kita, di dalam puak kita, itu lebih-lebih lagi lah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Ansar, marah kepada Muhajirin. Apabila Muhajirin dan Ansar itu pakat nak jadi fanatik pergi mari, Nabi marah. Nak ayat kata dalam Islam kita ni nak buat kumpulan tak ada salah. Akan tetapi takut kumpulan yang kita buat tadi, kita jadi teringkat dengan dia, membawa pada ukhuwah al-Islamiyah jadi punah. Demo tu bukan mazhab kita tu, tak boleh buat ikut main, tak boleh buat baik main dengan dia. Sudah, punah. Asam kita nak tak mazhab untuk nak jadi memudahkan dalam urusan agama, tak ada salah pada asal. Tetapi terkadang jadi hak terkadang tu kena buat tu baik. Hak jadi kelajak tu kena buat tu baik, kena sodak tu baik. Tak parti ni untuk apa? Untuk nak mudah badan kerja saja. Tapi kelamaan aku tak asup hak ni, aku fanatik pada hak ni. Mau bukan aku, siapa nak makan dalam nasi ide tu lah pun tak boleh. Zaman ulama kita dah berjual masalah mazhab, siapa kata boleh semaya belakang muka. Zaman kita kena berjual masalah berparti ni pula. Ada morning hak cuk apa sing? Ni baju kuning, ni baju merah, ni baju biru, ni baju hijau. Habis orang Islam kita. Jadi seolah kata sebagaimana Nabi katalah, makanan bagi musuh. Dia makan. Okay. Nampak tu tak? Tu nak kita nampak kata sebab tu Tuhan duk goyak. Ni Tuhan duk goyak. Padahal kita nak pakai, nak jadi mulia, nak jadi lebih, kena pakai sepang ni. Kalau tak saya pakai sepang ni tak Ya di situ ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwah fid din. Ya orang Islam. Tuhan dia apa Tuhan kita? Gapo lagi? Nabi dia apa Nabi kita? Kitab dia apa kitab kita? Kiblat dia apa kiblat kita? Apa kita nak satu tak boleh? Tak boleh demo bukan parti kita. Tak boleh demo bukan warna kita. Tak boleh demo ni bukan jemaah kita dan sebagainya. Itu pun lah. Nampak tu tak? Ini makna kata kita syarah dengan cara hak ahli tafsir dan hak Allah Ta'ala dan Rasul itu redha. Naklah ni. Jangan kita menjadikan muka tu dipunuhkan di antara satu sama lain. Nak duduk di dalam badai mana-mana tak ada salah. Untuk nak memudahkan pekerjaan kita tak ada apa. Akan tetapi jangan mengkesankan persaudaraan kita apabila kita tengok demo tak ada tak boleh. Itu salah. Nampak tu tak? Itu panggil salah. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka hendaklah apabila berlakunya peristiwaan yang kita apa tak mahu berlaku, aslih, selesaikan baina akhawaykum, di antara saudara-saudara tu selesai dengan gapo kata ulama, ai bil kitabillah, bi kitabillah, dengan kitab Allah Taala, dengan hukum Tuhan, dengan apa? Dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum Tuhan. Tuhan nak gana gigot tu supaya gapo ni nak pergi hidup di negeri akhirat dengan cara seni. Kalau kita kacau setara mana umur kita ia akan habis sampai satu ajal, satu hari. Sakut paut dengan anak adik walaupun satu perkataan kita kena bayar dengan amalan. Nak tak? Orang kafir yang tak beriman dalam Islam kita ambil tindak kalau kita pergi kacau dia. Kacau apa? Kacau nak mempunuhkan maruah dia. Tu orang kafir. Sehingga Nabi SAW kata siapa menyakiti orang yang tak beriman, tapi orang tak beriman tu buat perjanjian dengan orang Islam yang pegang teraju negara, ana uhad, aku ni nak menyaksi akan ini masalah depan Tuhan. Tu Islam.
Kalau kita mentumpahkan darah dia, aku melepaskan diri dia. Aku akan tolak hak dia walaupun wa in kana maqtulan kafira. Sekali pun orang kena bunuh tu orang bukan beriman. Tu keadilan Islam. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena beritahu kata kita hidup dunia ni apa tujuan. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah, dan takut olehmu akan Allah Taala tentang hal ni. Jangan kita menjadikan orang sebagai mangsa bagi kita. Tak boleh. Ambil orang tu sebagai jadi mangsa, jadinya tujuan tertentu untuk mengkhidmatkan kepada kita sampai ke pecah dia tubik pada agama. Oh, berat. Sebab tu dia kata ittaqullah, takut olehmu akan Allah. Sebab kita kena pergi jumpa dengan Allah Taala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Sorang-sorang. Takut betul dia kata. Jalan nak pergi syurga, dia kata waqifuhum innahum mas'ulun. Berhenti dulu puak ni. Aku nak tanya sikit, apa ya wak gitu? Tu dia. Kalau Tok Qadi tanya apa tak tahu nak jadi lagu mana dah. Kita tak tengok ke askar-askar yang zalim dalam dunia ni. Apabila dia nak naik mahkamah, Tok Qadi turun hukum kematian di atas dia, lagu mana jadi? Tubiknya benar-benar najis daripada tubuh dia, tak khabar-khabar. Nak ayat tak habis akal. Ni Rabbul Jalal, Rabbul Izzah, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanya. Siap. Wattaqullah la'allakum turhamun. Harap-harap kamu itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa? Nak kita jalan mengikut ni. Hak tu hendak. Hak orang jangan hakku Adam, hakku Bani Adam jangan perkataan, perbuatan jangan. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang nyakiti orang Islam, laki perempuan, sedangkan dia tak ada salah. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dia kena tanggung dosa besar. Tu habis. Sebab tu dia duk jaga ni. Wa dzakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Mengingati dengan Al-Quran mereka yang takut hari kiamat dia, yang kita akan jumpa. Wa syabbahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupa orang Islam dengan apa? Bil jasad. Dengan jasad. Dengan anggota, dengan diri seseorang. Kama qala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Hadis ni lafaz Muslim. Hadis yang kita nak baca. Lafaz Muslim. Lagu mana? Yakni dia royak di bawah tu dia kata muttafaqun alaih. Hadis ni muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih makna kan? Mana hadis yang Bukhari dan Muslim royak dua-dua orang. Tak itu? Tu royak daripada dua orang, daripada Nu'man ibn Bashir hadis ni. Hadis tu sah, tak ada kena syak dah. Akan tetapi lafaz kita nak wari ni lafaz mana? Lafaz ni adalah lafaz bagi Imam Muslim. Walaupun ada tambah sikit-sikit pun tak apalah. Lafaz Imam Muslim. Dia kata kana mathalul mu'minin dengan molek. Ayyuhal muslimun, hei orang Islam, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada hari kiamat dia, yang ingat kata kita ni kena disoal dapat Tuhan dengar. Tuhan nak ayat apa kita? Mudah-mudahan kita hidup di atas dunia ni seni dan dapat sejahtera bahagia di hari akhirat. Ni Nabi nak ayat. Ayat tu ana dengar. Hak ulama kita hari ni. Ni. Dia kata mathalul mu'minin. Umpama misal orang mukminin, mana orang yang beriman serta amal yang soleh, tu panggil mukmin. Fi tawaddihim. Fi tawaddihim. Tapi hak riwayat Imam Muslim jatuh sikit lafaz ni Jatuh sikit lafaz ni. Hak Imam Muslim buat ribu nyinggin ni.
Saya masalah hadis ni kita kena cek lah. Kita takut, okey. Takutnya tak kena kok mana tu diri kita. Hak ulama waris terkadang ya kena dah, tapi kita kena periksa pula. Tu tabiat amar ni mana kata kena kita tengok pula lagu mana takut. Hak ulama waris tu kena dah, tapi boleh jadi orang hak taik ke jatuh ke kok mana kena tengok pula. Kita tahu mudah-mudah lah dengan hadis Nabi. Takut. Mana kata jangan buat mudah. Apa nama ni? Hak Imam Muslim waris ni di dalam apa ni? Di dalam kitabul al-birr was-silah wal adab. Bab yang ke-17. Bab tarahimil mu'minin wa ta'atufihim wa ta'atufihim. Hadis rakam 2570 2580 ni. 80 ni daripada Nu'man ibni Bashir radhiyallahu an. Nabi kata gini. Masalul mu'minin, tengoklah kita anak-anak duk belajar tu, masalul mu'minin fi tawaddihim. Kalimah tawaddihim, umpama orang mukminin pada tawaddihim. Apa makna tawaddihim? Ai kasih saya. Tahabbihim, kasih saya sama-sama mereka tu. Satu-satu kasih saya lagi mari. Kasih saya ni makna lagu mana ulama syarah kata belakang dapat supah. Saudara kita, orang panggil kata jiran kita, hak duk tepi rumah kita, duk lai kampung kita, ataupun saing duk sekali kerja tempat tulah, belakang depan kita sama. Heran. Supaya kita kalau kita kasih pada orang tertentu, kita nak kata tak molek tak dia. Tak. Hak tak he depan belakang nya cucu nya kata nya gatu nya gani. Ni punah iman kita, dan kita akan kena tanggung depan Tuhan satu persatu, wahid bi wahid, kalimah bi kalimah. Tak boleh nak lucuk daripadanya walaupun sikit pun. Ni hak janji. Inna wa'dallahi haqq. Janji Tuhan tu benar. Kemudian wa tarahumihim, jatuh sikit sini. Tambahlah tengah tu wa tarahumihim, tarahum. Gapo makna tarahumihim? Yakni merahmati. Siaplah pergi mari. Nampak anak dia tu tak ada nak makan, kita sekadar mana kita kuasa. Nampak orang-orang nak buat kebaikan di dalam kampung ke, di masjid ke, di gapo, kita masuk duit kita. Kalau kita tak ada duit, tenaga gerai pun tak apa dah. Tak ada lagi perkata demo rasa segah hati pun tak apa dah. Tu kita dak belaka tiga-tiga, setengah-setengah tu dak belaka. Duit pun dak. Tenaga gerai pun tak tolong. Mula ni pun tak ada bantu juga. Ya Allah. Gapo kita? Gapo kita dapat? Gapo kita? Boleh gapo? Tak ada. Nampak tu tak? Tak ada sekarang. Wa ta'atufihim. Apa makna ta'atufihim? Makna ta'atufihim ay ta'awunihim. Bantu setengah di atas setengah. Hak Tuhan kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu ialah ta'awun. Nampak demo ada kebolehan balik. Nak apa nama ni, nak majukan masyarakat kita, ta'awun dengan dia. Tolong pertolongi. Ya tolong kita tolong dia. Nampak tu tak? Tu nak kata. Umat Islam, ini ajaran kamu. Tapi minta satu kata jangan kita itu ambil agama sebagai habuan. Hak ning gak Tuhan marah lebih pada hak mana lagi. Rupa agama. Tapi ambil untuk peribadi. Akan jadi tak sempurna kita, anak cucu kita, keluarga kita, sehingga berturun-temurun. Sebab apa? Makan duit cuma.
Daging yang tumbuh daripada duit cuma, makna duit yang kita guna agama untuk peribadi. Kita kata, hang tengok ni, guna ambil hadis masalul mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, awak carinya habuai untuk diri, misal kata. Ni nak jaga. Tak ada kata orang tu, tak ada kata orang ni, tapi nak jaga diri tiap-tiap orang. Fannaru aula bih. Makna kata neraka tu akan makan benda tu. Duk dah dunia ni panas pedih. Anak cucu tak sempurna. Cuba tengok. Ajalah. Jangan ada kaca. Nampak tu tak? Ha tu. Kamathali jasadil wahid. Seperti apa? Seperti diri yang satu. Kalimah wahid ni tidak ada dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Tapi ada dalam kitab-kitab yang lain, maka ulama wa'ri di sini ni untuk nak bayan tafsir. Idza ishtaka adwun. Jangan baca adwun. Minhu, hak moleknya buh baris tu adwun dah, bukan adwun dak. Adwun dengan baris depan di ain tu. Ya bubuh dengan ain patah tu. Sikit-sikit situ sebab mata hak asli ni adwun, makna anggota. Apabila ishtaka, makna kata ishtaka ni makna mengadu. Mengadu ke apa? Mengadu oleh anggota daripadanya. Tada'a. Kalimah tada'a bermakna syarakahu, musyarakah. Bantu setengah di atas setengah. Tada'a lahu sairul sairul jasad. Makna kata apabila gigi itu sakit, nascaya semua badan kita jadi mengadu belaka. Jadi sakit habis. Oh, tak sihat lagi. Sakit apa? Sakit gigi ya, tapi semua tak sihat belaka. Tu iman. Tu panggil iman. Bisahwi. Apa makna bisahw? Yakni gapo makna sahri ni, makna bukan sahwi, sahri. Bisahri di sini makna kata ada min naum, ketiadaan tidur. Dengan sebab sakit. Wal humma, panah. Naik panah dalam tubuh. Kai kalau bahasa Sia kata. Hayalah. Oh, nampak orang Islam kita di Suria duk kena buat demo gitu gini. Kita rasa sakit, rasa sedih. Di Palestin di mana masalah, rasa sakit, rasa sedih. Itu mana iman yang kita ada dah tu. Ciri-ciri iman kita dengan hadis Nabi royak sana. Itu mana tanda kata kita ni sebagai orang yang beriman. Pak kita nak tolong lagu mana? Ada badan tu badan ni yang tertentu untuk nak bantu. Tengoklah badan yang buat kerja sungguh, tak pura-pura, kita bantu. Sekadar mana kita mampu. Sudah. Nampak tak tu? Itu makna kasar setengah daripadanya. Lepas tu hak jauh, hak dekat dengan kita. Oh, demo tu masa ni tak ada nak makan tu. Orang sekat nak kerja apa tak boleh, covid penuh gini, nasallahu taala assalamu alafiyah, Allahumma rfa'na al-bala wal waba wal corona daripada kita ya rabbal alamin. Kita pergi makan ke daripada dia. Sekadar pun tak apa dah. Nah, pakaian ke dia, tempat katuk hidung ke, air ke, apa ikut. Sekadar mana kita mampu. Itu makna kata kita beramalkan dengan hadis. Akhir iaitu apa nama? Akhir tadi itu thalithan idzan tashara. Apabila tersebar. Sebar apa? At-tauhid. Apabila idzan tashara at-tauhid bainan nas, apabila sifat keasaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ni tersebar di kalangan manusia, jadi lagu mana? Athmara a'malan salihatan. Nascaya jadi timbulnya kesan yang berbuah tubik mari amalan-amalan yang salih. Nah, akan amalan-amalan yang salih. Amalan yang salih ni mana? Tolong menolong, kasih mesra,
Jaga maruah sesama jaga. Jaganya apa nama keselamatan sesama keselamatan. Mung jaga mung, ku jaga aku. Mung tak kata ke aku, ku tak kata ke mung. Mung tak hina aku, ku tak hina mung. Mung tak ketik orang, kita pun tak ketik orang. Ketik mana kata kita dok gi ambil kata kita gi kecek lagi punah ti. Tak. Ni terkadang orang kita ada kasubah tah pala ketik orang tak berhenti. Allahu akbar. Kecek pe Allah. Tua nak masuk kubur esok kare dah ketik orang. Hina orang, kata ke orang sebagai-bagai perbuatan yang tak elok. Sebab apa? Tauhid dia tu tak kejap. Walaupun ada kasubah atas kepala, biar ada kita apa? Ukuran bukan duduk situ. Duduk di mana? Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kan tetapi Tuhan tengok tilik di hati yang berkesan kepada amalan. Ya ni orang tua, tok guru, kan subah dah tah pala. Kalau selipar ya apa kita tak tah pala. Apa? Kerana dia berakhlak. Kerana dia ni patut kita hormat. Kerana dia ni gini. Tu mana? Patut nanti tok guru orang biasa, orang soleh, orang gapo, nanti tok guru pun tak apa, boleh. Orang ni ga. Pak cu ni ga, ayah ni ga, bos ni ga. Orang yang sebab apa? Ya ada amalan yang molek. Kesan daripada mana? Tauhid yang bagus. Tauhid yang cermelang, yang cerah. Kena kata dia tu siapa? Dia yang menjadikan dia hidup apa sini, dunia ni apa hakikat, tahu. Orang hak pesening lah hak Islam no. Nampak tu tak? Tu dia. Tepat kecacat orang, jangan kita dok gaduh. Sebab apa? Sebab Tuhan khandak nak bagi berlaku lah tu. Untuk kita tu bantukan kecacatan tu, bukan kita pergi jejak tambah. Orang lain ni dak di mana cacat, situ yang nak tengok. Hak benar, hak molek kena banyak dah. Dak tak tengok. Nak tengok tepat hak cacat tu. Itu panggil salah. Nampak tu tak? Turdillah. Perkara tadi itu memperredakan akan Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu meredai Tuhan. Apabila amalan itu redai Tuhan, Tuhan reda dah kita hidup, fayaftahu alaihim abwabal khairi wal barakah. Nascaya Allah Subhanahu wa taala bukanya pintu kebaikan dan pintu keberkatan. Baik mana gana? Makna kata ada kemewahan. Kalau ia kerja pun naik target. Kalau ia tarbiyah anak dia pun berjaya. Kalau ia bina keluarga pun bahagia. Kalau dia buat kebun pun jadi subur. Kalau ia buat gapo pun ikut ia tek tangan dia ni naik belakang. Itu khair. Kemudian wal barakah. Gapa mana barakah? Bolehnya tak banyak ni kita tengok. Tapi benar kalau bahasa petani kata. Mana ada harga. Adanya apa nama bahasa saya panggil kunafab. Ada kualiti. Barakah. Duit dia tak ada banyak ahli gaji dia tapi anak dia jaya belaka. Ya apa tak ada penyakit hak tu hak besar sekali. Hak tu hak besar sekali. Allah. Orang tu ga, Abdullah tu ga, tak ada penyakit apa sekarang. Umur 65 tak ada penyakit apa sekarang. Ada barakah dalam umur. Apa? Kerana ni. Kerana amalan yang molek. Saya tengok guru-guru kita, gigi 10 tahun pun tak pernah cabut. Apa? Kerana amalan yang molek. Tu guru hak arak amal kena tu, obat sebiji tak pernah makan. Apa? Kerana sihat tu hawi. Mata umur 70 cerak tengok Quran tak gana-gana. Sebab hidup ada barakah. Kesan daripada mana? Kesan daripada amalan yang soleh yang keluar tu baik daripada tauhid yang bersih, iman yang cermelang. Tu kesan tu baik. Kalau orang tak ada muka tu, walaupun ada madrasah, ada sekolah, ada parti kerajaan, parti politik, gapo pun ada ekonomi tu ekonomi, tak seni. Kan penyakit itulah diri dia. Kan anak jadi gitu, kan isteri jadi gini. Panah pedih duk.
Kita tengok, oh ada kereta merah, ada kata, ada ni. Tapi tak seni. Awak apa? Karena a'maluhum sayyi'ah. Amalan dia adalah amalan yang tak molek. Awak apa? Belakang depan tak sama. Kata kok orang, cocoh orang, belagak orang, dan sebagainya. Hina kok orang, ketik orang. Dan nampak? Tak adanya tauhid yang bersih. Tu dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kata akhir ni, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika mereka itu ahli qura, ahli negeri, ahli kampung, masyarakat, wilayah, amanu, beriman kepada Allah Taala, wattaqau, dan dia itu duk legaras molek. Duk legalis molek. Katanya ulama, walaupun orang tak beriman sekalipun, setengah kata ulama kata, tapi ia berlakunya adil, negeri ia akan boleh hidup. Kalau orang beriman sekalipun, bawa negeri tapi zalim, Tuhan tak kekalkan negeri itu. Tengoklah sejarah. Nampak tu tak? Pas lagu mana jadi kesal tu baik ya Allah? Apabila beriman, apabila dia bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Nescaya kami akan bukakan di atas mereka itu, orang bersifat lagu tu keberkatan daripada langit dan bumi. Hujan turun ada mengikut musim dia, dan air hujan itu tak ada mengandungi penyakit ke apa nama, dan tumbuh daripada tumbuhan ni dapat kesal, dapat suburkan, dapat hasil, dapat ni daripada pekerjaan hamba dia. Sebab apa? Sebab hamba dia itu beriman serta takwa dan jalan dengan asas at-tauhid. Kenal Tuhan, kenal diri dia, kenal hakikat dunia, kenalnya hakikat kita duduk di atas dunia ni menunjukkan kepada syurga dengan cara sejahtera dan selamat. Itulah sedikit daripada pengajian kita ad-darsul ats-tsalits. Ad-darsus tsalits. Ada pun tempat khulasah tu kita tak mau nak baca lah nah. Tempat khulasah tu tempat tu insya-Allah, ataupun kita baca pada kisah yang lagi akan datang pun tak apa. Insya-Allah jalla wa ala, mudah-mudahan kita sebagai orang Islam ni boleh ambil pengajaran daripada buku yang anak-anak kita duk mengaji ni, buku ni. Nah, buku ni penting. Ulama kita ni pakat setuju belakang mengajar seluruh sekolah dalam tempat kita duduk. Jala, Patani, Narati, Wat, Segoro, dan setengah-setengah daripada tempat di Stone pun ngajar kita ni. Maka kita ambil. Nah, kita sebagai orang tua pun tak apalah. Boleh kita ambil pengajaran daripadanya. Maka pada perjumpaan kita pada hari ini, pada malam ni lah, insya-Allah sekadar ni dah dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan bukanya ilmu pengetahuan yang benar kepada kita, supaya kita kenalkan Allah Subhanahu wa taala apa sebagaimana cara hak Tuhan nak kita kenal, dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita sekalian daripada bala petaka ni, dan hak duk sakit tu kita pohon kepada Allah wisia derah-derah, dan hak meninggal daripada orang Islam minta Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa mereka dan menjadikan mereka itu daripada ahli-ahli yang Allah Subhanahu wa taala redha. Itulah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ay yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.